Okay, very good morning to all students, Science 1, Chemistry. Today we will discuss about the module berfokus kebat SPM. Okay, untuk trial Pulau Pinang tahun 2020. Okay, kita pergi kepada soalan yang pertama untuk structure question. Okay, structure question. Okay. Raja diagram 1 show the position of several element A, B, C, D, E, F, G dan H. Yang ini mesti pastikan untuk soalan nombor 1, pastikan dapat full mark iaitu 9 markah. Okay, state one element which are classified in group 1. So, group 1 adalah apa, Nabil? C dan G. Okay, C dan G. Betul tak, Nabil? Kamu buat? Betul. Okay, good. Okay, pergi kepada soalan seterusnya. State the element exists in diatomic. Okay, diatomic tu maksudnya dia dalam bentuk gas. So, diatomic kamu boleh ambil F dengan, dia nak satu je ke? Dia nak satu je. Buatlah F. Okay, F. Kemudian, kamu pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, F. Sebab ini adalah halogen gas. Okay, halogen gas. Okay, kemudian kita pergi kepada ini mana skema mana pun. Okay, F. Okay, kemudian kita pergi kepada soalan, why is element B chemically unreactive? Okay, Nabil, boleh jawab soalan Nabil? Kenapa B ni chemically unreactive? Because? Achieve a stable octet. Siapa? Atom B. Kena cakap. Atom B has achieved octet electron enrichment. Okay? Kamu tak boleh cakap has achieve octet electron enrichment je, Nabila. Kena cakap atom B has achieved stable octet electron enrichment. Okay. Kemudian, write the electron enrichment of E. So, E dekat mana? E dekat kumpulan 17, 16, 15. So, kumpulan 15 maksudnya dia punya valence adalah 5. Period berapa? 1, 2, 3. So, 2.8.5. Betul ke Nabil? 2.8.5. Okey, betul. So, 2.8.5 adalah kumpulan 15 skala ketiga. Okay, state the position yang cikgu dah sebut tadi. So, period 1, period 1. Group 15, period 3. Okay. Period 3. Okay, kalaulah kamu tersalah salah satu, kamu akan salah ya. Contohnya dekat sini, kamu buat kumpulan 14. Contoh. Kumpulan 14, period 3. Betul ke salah? Dapat tak markah? Nabil, dapat tak markah? Tak. Tak dapat. Kedua-dua ni mesti betul sebab markah dia hanya berjumlah 1 markah sahaja. Okay, teenage ada ke? Teenage tak ada. Tadi teenage ada masuk tapi dia dah keluar. Dia tak ada internet kot. Nabil, Tusha. Rishi baru masuk. Okay, selamat datang Rishi Dev. Tidur ke Rishi Dev? Cikgu, saya try banyak kali cikgu tapi cikgu tak accept. Oh, tak silap saya dia ni automatik. Seriously. Tak apa, okey. Untuk maaf je Rishi. Okay, ini jawapan untuk soalan nombor 1 Rishi. Rishi semak. Oh, okey. Okey, nampak Pening kan? Penang. Dah buat ke belum? Semalam datang rumah saya tak ada bagi essay question pun, Rishi. Mana Rishi? Cikgu, lupa bawa cikgu. Saya buat tu kuis kimia sudah saya bawa cikgu semalam. Habis tu bila nak hantar dekat cikgu? Saya hantar. Hantar collect semua dah. Apa tu namanya? Kelantan, Perlis, Penang. Siapa suruh hantar lambat? Okay, soalan yang seterusnya. Form color compound. Act as catalyst. Soalan ni senang lah Tusha kan Tusha? Soalan ni senang lah. Okay, H. So, soalan dia adalah jawapan dia adalah H. Name the
group of element in E1. So, group dia adalah kumpulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kumpulan 8. Okey, pergi kepada GF. G react with F to form white solid. State the type of compound and write chemical formula. G dengan F. G dengan F. Oh, G ini kumpulan 1, F kumpulan 17. So, metal untuk G, F adalah non-metal. So, it will form the ionic compound. So, ionic compound, that mean dia nak minta apa lagi tadi? Formula. So, G ni positif 1, F negatif 1. So, formula dia adalah GF. Okey. So, soalan ini, soalan nombor 1 dah settle. So, saya nak tahu siapa yang dapat 9/9. Ama dapat berapa, Ma? 9. Bagus. Okey, Nabil dapat berapa, Nabil? 8. 8 yang mana yang salah, Nabil? Yang E2. E2. Transition element. Apa yang kamu jawab? Saya tak jawab. Ya Allah. Nabil ni satu je masalah Nabil ni. Dia tak jawab soalan. Bila kamu tak jawab soalan, satu tu penting sangat-sangat. Ingat Nabil lah? Jangan tinggal dah lepas ni, Nabil. Banyak kali dah cikgu cakap kat Nabil. Okay, Nabil jangan lupa ya, Nabil. Essay, question, hantar cikgu. Okay, pergi kepada soalan nombor 2. Okay, Rishi dapat tak jawapan untuk soalan nombor 1? Dapat tak semua? Boleh tak tanda? Pastikan dapat 9 markah. Rishi, dah buat ke belum, Rishi? Boleh cikgu, sudah buat cikgu. Berapa markah? Atas tu soalan 1 tengah check cikgu. Itu E. C dengan G. Dapat berapa markah? Kau ni macam baru bangun tidur je. Mana ada cikgu? Okay, pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan nombor 2. Okay, potassium react with water to form alkali and colorless gas. The chemical equation of the reaction is as follow. So, di sini adalah potassium bertindak balas dengan water will form the alkali solution, that is a potassium hydroxide and what? Hydrogen gas. So, balance. So, X ini berapa ya, Ama? X berapa, Ma? Apa? Apa cikgu? Kau tidur ke apa? X berapa, X. Ma? Y berapa? So, nak balance kan? Sekarang nak balance kan, Ma? Tak nampak, Ma? Ni nampak, Ma? Berapa? 2. X ni 2. Okay, lagi Y? Y pun 2. 2. Z? Pun 2. Pon 2. Semua 2. Okay, Semua betul. Semua 2. 2. So, dapat 3 markah. Okay, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya. Name the reactant and product. Ya Allah, senangnya soalan ni, Ma. So, reactant kamu apa, Ma? Potassium dengan water. K dengan H2O. So, produk kamu adalah selepas aero KOH dan H2. Okay. So, dia suruh namakan ke? Dia suruh namakan ke? Nama. So, bila dia suruh nama, kamu kena bagi full name. So, full name K adalah potassium. H2O is water. KOH apa dah? Potassium hydroxide. H2 adalah hydrogen gas. Okay. So, nombor C. Okay, nombor C dia minta untuk interpret the chemical equation quantitative. So, quantitative mean 2 mole of potassium will react 2 mole of water to produce 2 mole of potassium hydroxide and 1 mole of hydrogen. Okay, kalau boleh, semua dia punya potassium kena tulis nama dia. Water, mesti tulis nama dia. Potassium hydroxide, jangan buat simbol. Potassium hydroxide and hydrogen gas. Okay. Kemudian, ada apa masalah? Tak ada masalah, ya. Okay, soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya, soalan D. Calculate the mass of potassium needed to release 50 cm3 of hydrogen gas at room temperature. Okay, untuk soalan ini. Okay, untuk soalan ini, pertama sekali kamu perlu buat apa? Pertama sekali, mesti kamu dapatkan dia punya number of mole. Okay, number of mole siapa? Kamu tengok kepada apa bahan yang dia bagi.
Okay, bahan yang dibagi apa? Hydrogen gas. So, maksudnya kamu cari apa? Number of mole hydrogen gas. Kena tulis number of mole hydrogen gas. Okay, number of mole hydrogen gas adalah 0.002 molar. Kemudian daripada number of mole tu, kamu carikan dia punya number bilangan K. Saya tak sukalah skema dia ni. Skema ni tak berapa betul. Okey. Lepas kamu carikan number of mole, kamu carikan ratio. Okey, bagaimana? So, dia nak potasium. So, tindak balas antara potasium dan hydrogen gas. So, kamu tengok balik kamu punya equation tadi. Potasium dengan hydrogen gas. Okey, from equation, 1 mole of hydrogen gas will produce from 2 mole of potassium. Okay, buat ayat dia. Sebab skema ni saya tak berapa berkenan. Okay, berapa mole hydrogen gas kamu dapat tadi? 0.002. So, if 0.002 mole of hydrogen gas if 0.02 mole of hydrogen gas was produced from, so berapa nisbah? 1:2. Okay, 1:2. Okay, 1:2. So, 1:2. Berapa kamu akan dapat? Kamu akan dapat 0.04 mol untuk potasium. Okay. So, dah dapat itu second mark ya. Okay, saya tak nak yang ini. Yang ini dalam skema ni dia buat ini. Saya tak nak yang ini. Okay. Kalau boleh, kamu buat dalam bentuk ratio. Yang seperti saya cakap tadi. 1 mole of hydrogen gas was produced from 2 mole of potassium. If 0.02 mole of hydrogen gas was produced from 0.04 mole of potassium. So, dah dapat number of mole potassium, kamu dapatkan mass of potassium. So, mass of potassium equal number of mole time with the molar mass. So, you will got 0.156 gram. So, dapatkan 3 markah. Okey, siapa yang dapat 9/9 untuk soalan nombor 2? Amar dapat berapa, Mah? 9. Bagus. Nabil dapat berapa, Nabil? 8. 8. Okey, Nabil yang mana salah, Nabil? B? Yang B? C. C. Kamu buat apa, interpret. Nabil? Tak jawab. Budak Tak tahu kecil ni. masa interpret tu. Interpret tu maksudnya daripada equation, kamu cari dia punya, cakap dia punya mole, apa bahan yang bertindak balas dan apakah number of mole untuk yang dah bertindak balas seperti ini. 2 mole of potassium react 2 mole of water to produce 2 mole of potassium hydroxide and 1 mole of hydrogen. Sekarang dah tahu kan? Nabil lepas ni kalau tak tahu soalan Nabil boleh tak screenshot lepas tu bagi dengan saya. Ambil skema tu bagi dengan saya. Boleh? Boleh. Amma apa sama? Okay. Rishidev dapat berapa makan Rishidev? 9 cikgu. 9, good. Okay, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, pergi kepada soalan yang kamu sebenarnya kamu sendiri yang tahu kamu punya keupayaan diri ya. So, kalau kamu rasa kamu tak faham lagi bahagian situ, jumpa dengan saya. Cikgu pun boleh buat tuition. Kamu nak tuition dengan cikgu? Nabil? Nabil nak tuition dengan cikgu, Nabil? Boleh. Rishi nak tuition dengan cikgu, Rishi? Bila? Saya ada seorang Amoy tu tuition dengan saya. Kau nak tuition tak? Nama abang siapa? Amoy tu daripada Penang, Mah. Tak mau cikgu. Tak mau. Okey, cikgu boleh buat tuition. Siapa-siapa yang nak cikgu, boleh tak cikgu buat personal tuition dengan saya, cikgu? Tak apa, Nabil. Tak payah nak risau bayaran ke apa. Cikgu tak kisah. Cikgu tak kisah, Nabil. Nabil, cikgu tak kisah. Amar pun boleh. Cikgu boleh tak cikgu buat online tuition dengan saya, cikgu? Boleh, Amar. Cikgu, saya jauh. Cikgu, saya tak boleh datang rumah Amar. Cikgu, boleh. Bila nak buat?
Ama, Nabil, Rishi bila nak buat? Rumah Cukup. cikgu dekat je kan? Yang kau datang semalam tu lah. Mhm. Dekat ke jauh? Lepak-lepak je. Hmm. Dekat gila. Saya dekat dengan Nabil, tapi Nabil tak nak jumpa dengan saya. Nabil? Saya tak kisah budak nak datang rumah saya. Okay, tahu contohnya kan. Kalau tak datang rumah saya tak apa. Saya pun susah juga sebab anak saya kecil lagi. Cikgu, boleh tak buat online tuition dengan saya, cikgu? Boleh. Okay, kamu nak bila? Bagi tahu saya. Online tuition cikgu. Saya nak seorang-seorang berdua dengan cikgu. Ama? Cikgu, schedule busy cikgu. Ish. Penuh Mungkin cikgu. tahu. Mungkin lepas bulan 12 lepas kita dah habis kelas ni mungkin okey sikit kot. Rasanya? Rasanya okey ke tak? Asal. Sabtu ke, Ahad ke, boleh je jumpa dengan cikgu. Cikgu, saya nak personal tuition dengan cikgu, boleh cikgu? Cakap dengan cikgu, boleh je. Bila cikgu nak? Bila kamu nak? Contohnya kalau macam mungkin yang macam yang sekarang ni, lepas dia 18 hari bulan dah habis sekolah kan. So semua cikgu dah tak ada jadual macam biasa. So kita boleh susun balik schedule kita. Okay, Tusha, boleh tak Tusha? Tusha ni tak payahlah Tusha ni. Tusha, nanti kita susun schedule kita lagi semula lepas PKP, lepas dia 18 hari bulan kita habis last kita sekolah adalah 18 hari bulan. So kita boleh susun balik jadual kita. Lepas ni kita buat tuition. Saya nak bahagikan kamu kepada 2 bahagian nanti. Boleh ya? Ama, Nabil, Rishi dengan Tinesh 1 bahagian. Tusha dengan Chin Hong 1 bahagian. Boleh? Tusha, setuju? Cuma tanya cikgu. Itu SPM extend lagi ke cikgu? Pergi bulan 3 ke, bulan 4 ke? Habis tu, bila kamu nak masuk universitinya? Tak mahu cikgu. Tak mau masuk? Saya plan habiskan saya punya 2021 tu dekat sekolah cikgu. Rindu sekolah. Kok kamu ingat cikgu nak tahu tak, tahun depan cikgu ada 2 tingkatan 5. Tingkatan 5 atas nama dia, satu lagi tingkatan 5 bawah. Okay. Oh, acah-acah form 6 lah. Acah-acah form 6 lah. Anggaplah macam form 6. Okay. Kemudian kita pergi kepada soalan nombor 3. Diagram 3 show a chemical cell. Okay. Saya serius ni tau. Siapa yang nak tuition dengan saya tak ada masalah. Cikgu saya nak pernah. Cikgu boleh tak cikgu tolong semakkan kerja saya? Ataupun cikgu boleh tak cikgu ajar saya bab ini je. Contoh Amar kata cikgu saya nak cikgu ajar bab elektrolisis je. Boleh? Bila mah nak cikgu ajar? Boleh, tak ada masalah Amar. Okay? Cikgu, duit tuition berapa cikgu? Bayaran? Kamu bagikan saya murah je. MACD. Kamu bagikan saya kebutuhan SPM kamu dapat A. Boleh? Boleh. A plus tak mau. A plus, A ke, A minus ke, antara 3 A tu lah. Boleh tak bagi dengan saya? Nabil, B plus. Boleh? Saya tak minta bayaran apa-apa, Ma. Kalau kau tuition dekat luar, Ma, 1 jam RM50, Ma. Betul kan, Ma? Iyalah. Betul lah. Amar berapa saya 1 tuition, bulan. Cikgu, saya 1 bulan pun satu. RM45 cikgu. Cikgu tipu ke? Satu tuition, satu subjek, 1 jam, RM50, RM45 tau. Kalau tuition personal. Cikgu, saya satu tuition personal. Patutlah. Amar, berapa Saya kau 1 tuition, bulan Mak? pun RM45 cikgu. Kau tuition personal kan? Mak bapak kau kata kan? Yang mana? Tak, yang bayar Yang 200 tu kat mana? Online. Online. Dia seorang-seorang ke macam mana? Ajar ramai-ramai. Ramai-ramai. Tengok tu Amar. Berapa bayar, Mak? Untuk satu subjek? 100 lebih. Tak apa. Kalau dengan Cikgu Ziana percuma, Ma. Kau tak nak tuition dengan Cikgu Ziana? Nak. Bila nanti kita akan arrange balik jadual kita. Boleh, Ma? Boleh Siapa-siapa, ke? okay, macam ni lah. Siapa-siapa yang nak tuition dengan saya, PM dengan saya, personal dengan saya, insyaAllah saya akan bantu. Tak ada masalah, okay? Cuma bayarannya adalah kamu dapatkan A minus, A dengan A plus. Antara 3 A tu. Tolong bagi dengan saya. Boleh?
Okey, InsyaAllah. insyaAllah. Okey, diagram 3 show a chemical cell, electrode P dengan electrode Q. Okey, kamu nampak, bila nampak sahaja dia pakai voltmeter, maksudnya ini adalah sel kimia ataupun voltaic cell. Okay, two different metal electrode are immersed into electrolyte. Table 3 show the potential different and negative terminal when different pair of metal are used in simple voltaic cell to construct ECS. Okay, bila nampak sahaja soalan ini, kamu tahu ini adalah ECS, electrochemical series, yang mana membezakan dua kedudukan logam. Bila dia akan membezakan dua kedudukan logam. Okey, dua kedudukan logam kat sini. Apa benda lah ni? Okey, kemudian suggest a suitable electrolyte for the above experiment. So, suggest apa-apalah electrolyte yang kamu gunakan. Okey, dekat sini dia bagi skema antara copper sulfate, sodium hydroxide solution, hydrochloric acid and any suitable untuk answer ini. Apa-apa yang aqueous, okey. Kemudian dia kata susunkan, dia kata arrange the metal P, Q, R dan S descending order in electrochemical series. So, siapa boleh susun untuk saya? Okey, tolong susun. Saya. Susun. TSRQP. TSRQP. Okey, tengok skema. TSRQP. Good. TSRQP. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya dia minta kamu based on the answer, siapa yang tak tahu nak susun ni? Tolong bagi tahu saya ya, siapa yang tak faham nak susun, kamu ikut kepada peta potential difference dia. Okey, negatif terminal akan jadi yang atas ke yang bawah, Amar? Negatif terminal yang more electropositif ke yang less electropositif? More less. Electropositif. So, more electropositif, that's mean Q ni mesti di atas. P mesti di bawah. Lepas tu kamu susun lah. Okay, susun macam biasa. Kemudian kalau P dengan Q ni 0.7. Kamu buat macam itu. Okay, P dengan R maksudnya R tu di atas Q. Sebab dia punya beza dia adalah 1.10. Sini, besar. So, bila dengan S dengan Q, siapa akan jadi negatif terminal? S. So, S mesti di atas Q. Okay, S mesti di atas Q. So, di atas ni mana? Atas lagi dengan R. So, S. So, T dengan S. T dengan S, T akan jadi negatif terminal. So, T dengan S. So, S adakah bukan negatifnya? So, maksudnya T adalah di bawah. So, T dia adalah di bawah. So, T dia adalah di bawah maksudnya di atas S. Dia lah apa benda lah aku ni. So, T dekat mana, Rishi? Atas ke bawah? So, dia adalah di atas. Okay, so TSRQP. Betul ke Sema? TSRQP. Okey, siapa yang tak faham cuba bagi tahu saya ya. Okey, kemudian pergi kepada based on your answer in 3A, state the pair of electrode that will give the highest voltage reading. Predict the potential. So, kamu nak siapa yang paling tinggi? So, daripada sini kamu tengoklah. Okey, contohnya kamu nak bagi T dengan P. Okey, contohnya dia paling besar adalah T dengan P lah. Sebab T dengan P adalah jauh. So, T dengan P agaknya berapa? Kalau T dengan S pun dah 0.55. S dengan R, dia tak tahu. S dengan Q. S dengan Q dekat sini pun dah 1.65. Okey. So, apa lagi yang tak ada? P dengan Q. P dengan Q adalah 0.7. So, macam mana kamu nak cari? Okey, kamu tambahkan sahaja. Nak dapat T dengan P. So, kamu buat dulu Q dengan P 0.7. Tambahkan dengan 0.55. Tambahkan dengan 1.65. So, jawapan dia adalah dia bagi adalah T dengan P. So, bacaan adalah 2.9 volt. Kemudian pergi kepada soalan yang seterusnya. Jika if metal Q is copper, suggest the metal P. Dia kata Q ni copper. So, suggestkan P. P kat mana? Bawah. So, bawah copper siapa? Curi anggur. So, curi anggur. Curi copper dulu. So, silver adalah di bawah. So, suggest kamu bagilah silver. Kenapa? Sebab
dia adalah di bawah copper di dalam siri elektrokimia. Kalau kamu kata ECS, salah. Kamu kena sebut electrochemical series. Okay? Jangan buat ECS. Ataupun kamu boleh cakap silver is less electropositive than copper. Okay, pergi kepada soalan yang seterusnya. B. Okay, nampak sahaja soalan ni. Nampak dia gunakan bateri. Nampak dia gunakan spoon. So, ini adalah proses electroplating. Penyaduran. So, soalnya dia dah tanya pun. Apakah nama proses? So, nama prosesnya adalah electroplating. Kita ada dua. Okay, yang pertama electroplating seperti ini. Maksudnya kita nak sado. Kita nak balut dia dengan metal. Ataupun purification. Purification tu satu dipakai impure metal, satu lagi pure metal. So kat sini dipakai sudu, so confirm ini adalah electroplating. State the energy. So energy kat sini, okay, sekarang ni daripada tenaga elektrik akan menjadi tenaga kimia. Tenaga elektrik akan jadi elektrik. Sebab ini adalah sel elektrolisis. Kalau sel voltaic seperti yang di atas ni, okay, macam dekat atas ni, dia guna volt. Bila guna volt, voltmeter ni adalah untuk menguji electricity. Untuk menguji kehadiran elektrik. Okay? Bila kehadiran elektrik, maksudnya, so dia adalah daripada tenaga kimia menjadi tenaga elektrik. Okay, pergi kepada soalan seterusnya. Soalan ni sangat senang. Okay, write the half equation that take place at the anode. So, anode yang mana? Anode yang panjang. So, anode yang panjang kat sini, maksudnya dekat sini, siapa? Copper. So, copper dekat sini, Nabil jangan tinggalkan soalan ni, Nabil. Okay, copper dia akan donate elektrod menjadi Cu2+. Cu2+ tambah 2 elektrod. Cikgu, macam mana cikgu boleh tahu copper, cikgu? So, sebab cikgu tahu ini adalah elektrod copper. So, elektrod copper ini yang akan bertindak balas. Kemudian, Cu2+ dia akan pergi ke cathode. Okay, cathode Cu2+ ini pula, dia akan menerima elektron. Dia akan menerima elektron untuk menjadi, macam mana cikgu tahu 2 elektron? Sebab charge dia adalah 2. Dia akan jadi Cu. Cu ni menunjukkan metal copper ni akan deposit dekat iron spoon. Dia akan terenap. Deposit tu maksudnya terenap. Okay? Deposit at a iron spoon. Ataupun kamu nak cakap the iron spoon become thicker. Ataupun kamu nak cakap brown precipitate, brown metal will deposit at the iron spoon pun boleh. So, tengok jawapan, semak jawapan, betul ke tak jawapan saya? Ya, betul. So, sini dapat 2 markah. Okey, cuba kira soalan nombor 3, dapat tak 10 markah? Amar, 10? Tak. Mana yang salah? Dekat yang dia punya sebab. A4. A4. Because silver kerana argentum terletak di bawah cuprum di dalam siri elektrokimia. Kamu jawab apa? Tak jawab. Tak jawab. Rugi tak kalau tak jawab? Rugi. Rugi. Okey, Nabil, berapa markah Nabil? Daripada 10? 10. 10. Good, Nabil. Rishi? Rujuk. Rishi? 10 cikgu, 10 cikgu. 10. Rishi? 10. Nabil? 10. Nabil 10, tahniah. Okay, so keep it up. Okay, senang. Soalan dia senang kan Nabil kan? Nampak senang tak Nabil? Senang. Senang kan Rujuk Nabil? buku. Rujuk buku, tak apa. Soalan negeri lain senang. Sekolah ni soalan sekolah kita susah. St. Anthony. Nah, siapa yang dah Saya ambil pun tak tahu soalan masuk apa. siapa yang dah ambil soalan yang saya photostate-kan? Satu negeri Perak Tengah tu. Okay, Perak Tengah tu lebih kurang soalan kita. Nanti kita tengok. Kita bandingkan soalan dia ke soalan Cikgu Ziana yang susah. Okay, 2 experiment were carried out to investigate factor that affect the rate of reaction. Okay, so nampak ni ada bab rate of reaction chapter 1 in form 5.
So nampak dia apa beza dia. Di sini dia pakai zinc powder, sama zinc powder. Di sini dia pakai sulfuric acid, dekat sini dia pakai sulfuric acid sama. Tapi beza dia dekat sini dia pakai copper to sulfate. So copper to sulfate as a catalyst. So ini adalah faktor katalis. So macam pernah jumpa je soalan ni. Macam pernah jawab semalam dengan budak-budak form 4. Okay, soalan ni form 4. Ya, betul soalan ini kita pernah buat. Kalau siapa yang pernah buat buku yang cikgu fotostatekan tu, soalan dalam buku fotostatekan tu ada soalan ni. Okay, complete. Okay, kemudian dia kata completekan apa dia? Complete the diagram. Apa yang tak adanya tu, Syah? Apa yang kena completekan tu, Syah? Stopper. Dekat mana tu, Syah? Dekat sini. So, pastikan stopper jangan tenggelam. Kalau kamu tak kamu tenggelam, dia bukan functional diagram. Okay, untuk markah diagram kita ada dua. Satu untuk functional diagram. Apa maksud functional diagram? Adakah kamu letak dot-dot untuk air? Adakah stopper kamu timbul? Adakah kamu punya ini termasuk dalam? Salah. Dia mesti kat luar ke masuk dalam? Okay, yang kedua mesti label. Okay, sebab itu kalau dia suruh melukis, dia ada dapat 2 markah dekat situ. So, draw stopper on the mouth of conical flask. So, 1 mark for you. So, for the next question, dia kata chemical equation. Chemical equation ni biasa sangat kita guna. So, zinc tambahkan dengan sulfuric acid, H2SO4. Kita akan dapat ZnSO4. ZnSO4 tambahkan dengan H2. Okay, H2. So, perlu seimbang? Perlu seimbang ke? Tak perlu rasa. Dah siap. Okay, pergi kepada skema. Betul kan? Okay, betul. Okay, pergi kepada jawapan. Eksperimen 1 and eksperimen 2. Tengok betul-betul Ama. Centimeter cube per second. Kalau dia minta minit, baru kamu buat minit. So, sekarang ni dia pakai in second. Oh, masih baik. Dia memang bagi second. So, rate 20 cm cube divide with the... Ini masa ya? Oh, ini masa. So, berapa volume dia? Time taken for collecting. Oh, 30 cm cube divide with the 20. 30 cm cube divide with the 12. So, jawapan sepatutnya kamu akan dapat. Okey, untuk yang pertama, 1.5 mesti ada unit cm cube S negatif 1. Yang kedua, 2.5 cm cube S negatif 1. Okey, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, calculation senang. By using the collision. Okey, bila dia cakap using collision theory, dekat sinilah yang kamu kena pakai frekuensi collision dengan frekuensi effective collision. Okey, ingat tu. Okay, kita tengok skema yang dibagi. Okay, yang pertama, kamu cakap tentang siapakah rate of reaction lagi tinggi. So, eksperimen 2 is higher than eksperimen 1. The rate of reaction. Ada tak yang ini? Ada 1 markah. So, yang kedua, catalyst will lower the activation energy in experiment 2. Kena cakap eksperimen 2 or eksperimen 1. Okay, kalau kamu tak cakap, kamu bukan perbandingan lah namanya. So, kemudian untuk katalis dia tak ada frequency of collision. Dia kena terus kepada frequency of effective collision between hydrogen ion and zinc atom. Zinc atom in experiment 2 is higher. So, ini ada 3 markah. Okay, catalyst will lower. So, ataupun pelajar dia akan buat catalyst will provide alternative pathway will lower the activation energy. Tak ada dalam skema ni kan? Ini adalah skema saya lah. So, contoh pelajar tu dia nak buat. So, tak ada masalah. Okay. Pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya adalah soalan untuk lukisan. So, sketch. So, senang sahaja sebab dua-duanya adalah sama. So, 2. Pastikan lukis. Dan ini adalah label. Ini adalah eksperimen. Set apa tu? Ini adalah eksperimen. Set 1. Okay. Dia bagi set ke dia bagi nama eksperimen? Eksperimen.
So, experiment 2 and experiment 1, 2 mark. Macam mana kamu nak dapat 2 markah? Yang pertama. Okay, yang pertama untuk dapatkan, pastikan teknik untuk kamu menjawab tu betul. Kamu tahu tapi teknik tak ada. So, salah. Okay. Konten kamu bagus tapi teknik kamu tiada. Salah. So, pastikan teknik untuk menjawab kimia itu adalah penting. So, pastikan untuk dalam ini, you will get at the end of the experiment, the volume of gas collected it will be constant. And you must be label experiment 2 and experiment 1, baru kamu akan dapat 2 markah. Okay, siapa dapat 10/10? Ama, berapa markah? 9/10. Okay, mana yang salah, Ma? Ha? Mana yang salah? Yang kira-kira. Kira salah, Ma. Sebab apa salah? Tahu. Tak tahu. Nabil, berapa Nabil? Markah? 10 Nabil? 8. 8. Yang mana Nabil? 4D. Saya cakap rate of reaction je. Oh, kamu dapat 1 markah je lah. Kalau dia cakap tentang collision theory, kena dapat, kamu tengok dia 3 markah. Kamu cakap tentang apakah yang dia cakap tentang activation. Okey, untuk yang bab ini saya nak tunjuk satu lah. Okey, bagi kamu ingat balik, bagi kamu tukar dokumen, saya tunjukkan balik saya punya yang saya present dengan budak-budak kelas 4 Science 1 semalam. Okey, untuk ini model ChemQuest bab ini ke? Bukan. Model ChemQuest, analisis per topik. Okey, yang ini. Saya nak kamu take note benda ni. Okey, yang take note benda ini yang mana? Okey, yang ini adalah bakso. Okey, bawah lagi. Okey, ini bakso. Okey, ini bab 9. Ini kamu dah ada dah. Ini buku yang saya fotostatekan. Nanti habis kelas, tengok balik yang cikgu fotostatekan tu, kamu tengok bab 1 untuk rate of reaction. Okey, dalam itu kamu sila baca balik ataupun buat nota, tak buat nota kecil, ringkas. Yang ini dekat sini adalah faktor ataupun explanation yang berdasarkan setiap faktor. Okey, contohnya macam ini adalah total surface area, dia dah bagi dah. Yang ini perlu ada, Nabil, Rishi, mesti ada di dalam kamu punya essay question. Okay, concentration, apa yang dia cakap? The number of particle. Apa beza dengan size? Size pula dia cakap total surface exposed. Temperature, apa pula dia cakap? Dia cakap tentang kinetic energy. Okay, kemudian untuk katalis pula dia ada cakap. Okay, untuk katalis pula dia akan cakap katalis provide. Ini dia cakap katalis will provide alternative path of reaction need to lower the activation energy. Baru dia cakap frekuensi collision dengan frekuensi collision. Okay, so benda ini mesti kena ada. Okay, so ini nota ada dalam buku yang cikgu fotostatekan. Tolong hafal ya. Okay, pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan nombor 5 adalah bab salt. Lead to nitrate tindak balas dengan sodium carbonate solution, solid R, solid dia akan panaskan. Okay, nampak sahaja dia pakai carbonate. So, confirm adalah gas T itu adalah carbon dioxide lah kan. Okey, pergi kepada soalan yang pertama. Write the chemical formula of PB, lead to nitrate. So, lead to nitrate adalah PbNO3 in bracket 2. Siapa yang salah ni, tarik telinga panjang-panjang. Okey, kemudian kepada soalan yang nombor, name the reaction 1. So, reaction 1 ni, you know that this is a soluble salt. This is also soluble salt. Soluble salt tambah dengan soluble salt, dia akan dapat insoluble salt. Okay, insoluble salt. So, name direction. Ini untuk preparation insoluble. Nama dia adalah double decomposition reaction. Double decomposition reaction ataupun penguraian ganda 2. Okay, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, dia kata identify the salt R. So, salt R ni apa? Okay, so kamu tahu ini untuk mendapatkan insoluble salt. Okay, insoluble, dia akan dapat, okay, kita buat sama-sama. PbNO3. Saya kena beli sketch tu lah. Barulah lancar saya punya ngajar. Okay, sodium tu karbonat. Okay, apa dia hasil dia, Ma? Dia akan dapat apa, Ma? PbCO3 tambah
sodium nitrate. So mana satu garam yang tak larut? So garam tak larut adalah PbCO3. So PbCO3 adalah solid salt R. Okay. Sodium nitrate ni soluble sebab semua garam sodium adalah soluble. So PbCO3 dia suruh namakan ke? Dia suruh identify R. So solid PbCO3. Apakah S pula? So PbCO3 kamu panaskan kamu akan dapat apa? PbO. Kamu akan dapat lead oxide. Gas T adalah daripada sini kamu akan dapat carbon dioxide gas. So jawapan dia adalah betul tak jawapan saya? Okay, pelumbum karbonat betul, pelumbum tu oksida betul, karbon dioksida. Okey, kalau tak faham jangan tinggalkan, tanya dengan saya boleh jawab. Okey, pelumbum 2 karbonat, pelumbum 2 oksida, karbon dioksida. Bagaimana boleh jawab cakap cikgu? Macam ni. Melalui kamu punya equation. Okey, apa-apa garam karbonat bila kamu heat, kamu panaskan dia akan dapat metal oxide. Okey, metal oxide daripada sini apa? Pelumbum 2 oxide. Okey, apa gas dia? Gas dia adalah confirm lah kalau karbonat dia mesti akan menghasilkan carbon dioxide gas. Okey, pergi kepada soalan yang seterusnya. Dia suruh kamu lukis state the color of solid S. So solid S tadi S ni apa? S tadi lead oxide. Lead oxide warna apa? Lead oxide warna brown. Okay, when hot, when cool, yellow. Okay, nombor D dia suruh kamu lukis. Okay, lukiskan, draw a label heating. So untuk heating, okay, dia pakai direct heating ya, dia tak pakai water bath yang mana kamu buat saluran begini. Okay, saluran delivery tube ni mesti rendam dekat dalam air kapur. Stopper ni mesti keluar. Dan ini panaskan mesti tulis heat. Okay. Itu nama functional. Okay. Label pula, kamu mesti ada label garam R. Okay, salt R. Heat and the lime water. Kena ada. Baru kamu dapat 2 markah. Okay, dekat sini faham ya. Saya harap kamu faham. So, ini adalah equation untuk soalan nombor 2, dia minta equation untuk pemanasan reaction 2. So that is a heating of the carbonate salt. So PbCO3 akan dapat PbO dan CO2. Okay, yang ini saya dah ajar yang tadi. Okay, soalan seterusnya, calculation. Okay, kamu tak akan lari ya untuk bab acid base, untuk bab salt, untuk bab yang tadi apa rate of reaction, mesti kena ada calculation. Okay, soalan. 2.67 gram of salt R is heated in the lab. Calculate the volume. So, apa maklumat dia bagi? Dia bagi maklumat pula. Dia bagi maklumat mengenai mass untuk salt R. So, salt R ini dia bagi mass. So, daripada mass ini kamu dapatkan mole. So, number of mole of salt R equal 2.67 divide with the 267 gram per mole. Kamu akan dapat 0.1, betul? Kamu akan dapat 0.1 mole. So, kemudian, ini 2 markah je. Okay. Dia buat calculate the volume gas T. So, R tadi yang mana? Yang ini. So, daripada equation, okay, from equation, 1 mol karbonat, dia akan dapat 1 mol untuk carbon dioxide. Okay, so, 0.1 mol of lead carbonate, dia akan dapat 0.1 mol of carbon dioxide. So, dah dapat number of mol carbon dioxide, dapatkan isi padu, volume. So, volume tadi 0.1 time with the molar volume. Kamu akan dapat 2.4 dm3. So, 2 markah. So, 11. 11 per 11. Sikit-sikit, Amar, berapa, Amar? Akak? 9 per 11. Okay, mana yang salah, Amar? Kira-kira. Kira yang soalan last kali, Amar. Yang ni, Kamu tak buat, Nabil? 11. 11 kot. Ishi? Syirif. Hilang budak ni. Okey, Amma. Kenapa Amma tinggalkan Amma? Jawab untuk calculation. Saya kat sini je cikgu. Kau berapa Ma? Arishi? Markah? Ishi Dev, berapa markah kamu? Dia left cikgu. Dia left betul budak.
Dah hilang dah budaknya. Amar, kenapa kamu tinggalkan Amar? Jawab soalan ni, Mah. Tinggal Sekarang dah tahu kan? Dah. Pertama apa cikgu kata? Step yang pertama, carikan number of mole. Mol. Kedua, Ratio. ketiga, 3 cari dia punya. apa yang kamu nak? Contohnya soalan dia kata volume, cari volume. Boleh? Jangan tinggal ya, tolonglah jangan tinggal. Okey. Kemudian jawab soalan untuk seterusnya. Okey. Rishi dapat berapa markah Rishi? Hilang. Cikgu, sini saja cikgu. 10 markah cikgu. Mana yang salah Rishi? Mana yang salah? Mana yang salah? Kenapa dapat 10 je? Full mark 11. Itu saya itu apa cikgu yang atas tu. Mana? A. Salah. Chemical formula. Itu cikgu, itu stopper punya ni cikgu. D. Lukisan saya tak lukis. Saya tak lukis penuh. Saya sampai buat sampai apa? Atas je. Okay, lepas ni jangan buat macam itu je Rishi. Okay, diagram 6 show the apparatus experiment to determine the reactivity series of metal towards oxygen. So, nampak je soalan begini dah. Selalu soalan ni dalam essay keluar tapi tiba-tiba dia keluar dalam structure. Tak apa. Okay, pergi ke glass wool. Yang ini saya rasa Tusha dia dah hafal dah dia punya step. Siapa yang buat soalan essay, mesti dia dah hafal dah. Yang ini saya rasa Penang keluar. Penang. No. Perlis ada keluar. Kelantan pun ada keluar. Siapa yang selalu buat, dia akan tahu macam mana step. Dia tak akan rasa susah. Okay, so experiment 1, 2 and 3, 4. So, sebut dia pakai observation, P. Burn brightly, 2. Glow faintly, dia malap atau marker terang. Nyala perlahan. Okay, pergi kepada soalan. Okay, state the function of potassium manganate. So, potassium manganate here is to produce or to supply the oxygen for combustion of metal. Okay, pergi soalan yang seterusnya. Write the balance equation for the experiment 4. So, experiment 4 ni adalah zinc. So, zinc kamu akan bakar guna oksigen. So, Zn tambahkan dengan O2 akan dapat ZnO. Lepas tu kamu seimbangkan. Bila produk betul, reaktan betul, kamu akan dapat 1 markah. Kalau kamu betul balancing, kamu akan dapat 1 lagi markah. Kamu akan dapat 2 markah. Okay, kemudian pergi kepada soalan yang seterusnya. State the change of oxidation number zinc. Okay, nampak kan? Zinc ini, yang ini, dia punya oxidation number dia adalah kosong. Dia adalah logam. Logam ataupun metal atom, dia mesti oxidation number adalah kosong. Pergi kepada sini, Zn. Lama hilang sebab dia pakai correction. Okay, Zn dekat sini, dia ada charge iaitu 2. 2 apa Amar? Plus 2. Mesti tulis plus 2. Yang ini yang cikgu cakap tadi Amar. Yang essay kamu salah tadi. Kosong menjadi positif 2. Kalau kamu tulis positif 2 sahaja, salah. Kamu kena kata sebelum dan selepas. Dia pasti nak kata, soalan dia kata changes. Okay, the changes. Okay. Based on the observation. Arrange P, Q, R dan Z. So, yang ini kamu mesti berdasarkan kepada observation lah. So, berdasarkan observation kamu, Q dulu. R, zinc, P. Okay. Kemudian, pergi kepada soalan yang seterusnya. Logam Q turn metal Q turn black after the reaction. Name the metal Q. So, name the metal Q. So, Q adalah copper. Okay, copper. Kenapa copper? Copper. Q adalah copper. Sebab dia membara dengan malap. Glow faintly. Okay. Based on the observation, E. Carbon is placed between P and zinc in the reactivity. Which metal can be extracted from their oxide by using carbon? Okay, antara P dengan zinc. Mana satu yang boleh kita extract using carbon? Dia kata carbon. Carbon ni letak antara P dengan Z. So, P tadi dekat atas lah. P
P tadi di bawah zinc. So, P adalah di bawah zinc. So, P adalah di bawah zinc. Betul ke? So, ascending order. So, ascending order. So, ascending order maksudnya P ni lebih reaktif. P ni lebih reaktif. So, P lebih reaktif. So, P lebih reaktif salah. So, P dulu, baru copper, baru Zn. So, dia kata logam mana dapat diekstrak daripada oksida logam dengan menggunakan karbon. So, mestilah dari atas. So, mestilah antara E, Q ataupun R. Dia kata Q ataupun R. Kenapa jawapan dia Q ataupun R, Rishi? Apa soalan dia? Carbon 30 MC ada solution can be step dioxide by using carbon. Okay, so tadi susunan kamu adalah so carbon dekat sini. So siapakah yang boleh? So antara Q ataupun R. Okay, so skema antara Q ataupun R. Dia mesti yang kurang daripada dia. Okay. Kemudian pergi kepada F. Okey, kepada F. Tusha, kenapa senyap dia Tusha? Tusha, kenapa senyap dia Tusha? Tusha, kenapa senyap dia? Tusha, kenapa Q dengan R je Tusha? Apa cikgu? Kenapa jawapan dia Q dan R? Kenapa bukan P? Q dengan R. Untuk E, kenapa Q dan R? Kamu jawab apa? Iya. Dia jawab P. Kenapa jawapan dia bagi Q dan R? Tak tahu. Soalan dia minta apa tu Syah? Dia kata, Carbonis. which metal can be extract from their oxide? Maksudnya, using carbon. So, maksudnya dekat sekarang ni Tusha, using carbon. So, carbon dekat sini kan? Dia kata contohnya Q oxide, R oxide, P oxide. P oxide boleh tak tindak balas dengan Q untuk keluarkan P? Tak boleh kan? Tak boleh. So kamu dah silap dalam Tusha. So jawapan dia adalah Q dengan R. Sebab C ni mesti lagi kuat berbanding dengan Q oxide dan R oxide. Okay? Tusha? Okey cikgu. Senyap je Tusha. Ngantuk ke Tusha? Nak saya mainkan lagu ke Tusha? Tak ada cikgu. Tusha sudah ambil essay question dekat sekolah? Belum. Belum, tak apa. Nantilah ambil. Okay, Tusha nanti tengok balik. Kalau ada masalah, bagi tahu saya. Nanti saya akan bagi skema balik ya. Okay, soalan seterusnya. Apa dia? Lagu apa cikgu? Lagu apa? Lagu lah. Lagu Janam, Janam, Janam. Kau tahu tak kau? Yang Syaruhan tu. Aku suka lagu tu. Sonok. Cikgu tu movie sudah lama cikgu. Oh, movie tu dah lama ya? Movie tu sudah lama cikgu. Petang saya nak tengok cerita Tamil. Saya kan sejak cuti ni saya tengok cerita Tamil je petang. Sonok oh. Kan, Boleh. Boleh lah. Boleh cikgu. Buat apa Tamil? Saya tahu Senju je, Rishi. Itu pun Tina ajar saya. Tina dengan benda Dennis. macam-macam. Aduh. Investigate. Okay, apparatus set up displacement of halogen. Okay, yang ini faham tak yang E ni? Siapa yang tak faham? Dekat sini tau, skema apa tu, Google Meet ni dia ada raise hand tau. Siapa yang tak faham kalau raise hand. Contoh macam ni. Dia akan jadi macam itu. So, cikgu dengar lah siapa yang akan raise hand. Okay. Pergi kepada soalan ini. Kalau tak faham, bagi tahu. Okay, kenapa yang saya bincang dengan siapa nama budak tadi? Tusha tadi. Okay. Dia, karbon kedudukan dia kata antara zinc dengan P. Dia kata, siapakah yang boleh displace? So, dia mesti bawah lah. Sebabnya karbon ni mesti kuat. Dia orang kuat, dia mesti boleh kick
Q dengan R daripada larutan oksidnya. Okey, pergi kepada soalan F. Okey, yang ini brown solution. Okey, name the solution Y. Solution Y ni dia akan jadi brown. So apakah? So that is a potassium iodide. Okey, potassium iodide. Okey, potassium iodide sebab dia daripada iodine menjadi iodide. So potassium iodide. So yang kedua, dia minta untuk kamu bagikan dia punya equation. So equation ini tuliskan reaction. So dekat sini chlorine water Nabil, Cl2 kan Nabil. So Y tadi dia antara halogen. So Y ni, I ni, iodine tadi yang tadi kamu sebut potassium iodide tadi, dia punya iodide dia akan bertindak balas. Okey. So iodide dia bercharge negatif. So Cl2 dia akan jadi I2 ataupun cikgu boleh tak saya nak buat Cl dulu? Boleh, tak ada masalah. I2 plus Cl minus. So sini ada 2, kita letak 2. I2 ada 2, kita letak 2. Siapa tak faham? Amar, kau faham ke tak, Amar? Tak. Tak. Okey, Amar, sekali lagi cikgu ulang. Okey, chlorine water ni Amar, dia punya formula adalah Cl2. So, chlorine. Okey. Yang ini, mana cikgu tahu iodide ni cikgu? So, dia akan dapat brown solution. Maksudnya, chlorine water ni boleh displacekan solution Y. So, maksudnya, kamu baca balik halogen. Frank Clark belajar ilmu astronomi. Warna brown adalah warna iodine. So, ini adalah larutan iodine. So, apa-apalah kamu boleh letak. So, kamu letak potassium iodide contohnya. So, potassium iodide sebab itu jawapan yang kat sini, name the solution Y adalah kamu sebut potassium iodide. Okay, sebab dalam eksperimen pun kamu guna potassium iodide. So, iodine dekat sini, potassium iodide dekat sini, dia punya I ini, charge dia adalah I minus. I minus. So, Cl2 tambah I minus. Cl2 ini, dia akan jadi Cl minus. Dia akan jadi ion. I2, I minus akan jadi I2. Cikgu, saya tak faham lagi cikgu. Okey, cikgu faham. Cikgu tahu kau tak faham lagi cikgu tu, Amar. So, Cl2, cikgu nampak tak? Cikgu dapat tahu insting korang ni sebenarnya. Korang tak tahu, cikgu tak faham, cikgu tahu. Tengok, daripada walaupun cikgu tak nampak muka kau, Amar. Tapi cikgu nampak apakah isi hati kau, Amar, sebenarnya, Amar. Amar, betul kan, Amar? Cikgu pandai. Tilik nasib ni cikgu pandai sebenarnya. So, dia akan jadi KCl. Okey. Dekat sini dia ada 2. So, letak sini 2. So, sini ada 2. So, letak sini 2. Okey. Ini adalah persamaan penuhnya, Mah. Yang ini. Yang ini adalah persamaan penuhnya, Mah. Okey. Tapi soalan dia minta ionic equation. Bila dia minta ionic equation, cikgu keluarkan untuk halogen je. So, Cl2 tambah I minus. Ni daripada sini, Amar. I minus. Okay. So, I2 tambah Cl ni cikgu keluarkan. So, dia akan jadi Cl minus. Ini K ni cikgu keluarkan. So, jadi Cl minus. So, Cl2 plus. Kamu buat yang ni, Mah. Kalau kamu tak buat nota kat sini, yang kat atas tu kamu buat Cl2 tambah 2Ki. Anak panah, I2 tambah 2KCl. Jawapan dia yang sebenar baru kamu buat ini. Baru nanti bila kamu nak tengok balik kertas soalan kamu, kamu boleh faham macam mana kamu dapat ionic equation yang ini. Okey? Okey juga. Okey. Pergi kepada soalan yang seterusnya. State the name and other solution that can reverse chlorine. So, apa-apalah. Okey, kamu boleh buat apa-apalah. Air bromin. Contohnya dia nak pakai air bromin pun boleh. Okey, dia kata selain daripada iodine, okey, selain daripada iodine, apakah kamu boleh selain daripada iodine pula. Selain daripada klorin, apa yang kamu boleh? Sebab kenapa Amar? Sebab bromin ni adalah di atas iodine. Nampak tak? Klorin pun di atas iodine. Kamu hafal tak jadual berkala untuk kumpulan 17? Macam mana kamu hafal? Ke tak hafal? Frank Clark belajar ilmu astronomi. Kalau kumpulan 1? Kalau nak cari Kamu. Hai Liza.
Dengar sini Rishi, sedap tak saya punya song ni? Hai Liza, nak kahwin Rubila, cucuk first. Apa Ini cikgu kumpulan merepek satu. ni? Apa cikgu merepek ni? Ini kumpulan satu. Ini grup satu. Okey, kumpulan 18. Kumpulan 18 pula. Cuba hafal macam mana kumpulan 18? Kalau Hebat pandai negara kan? Argentina kerana rutin apa Susah. lupa je. Hebat negara Argentina sebab sebab ke kerana rutin Mana belajar tu? Cikgu Azrin ajar. Suka hatilah. Apakah kamu ingat? cikgu kita. Kalau saya, ya cikgu kamu. Hendak naik, kalau saya hendak naik angkasa kapal X-ray. Angkasa rosak. Alah, saya punya lagi sedap apa? Xenon. Ini kumpulan 1. Kumpulan 17. Frank Clark belajar ilmu astronomi. Ini kumpulan 1. Kumpulan 1, hai Liza, nak kahwin Rubila, cucuk first. Kumpulan 18, hendak naik angkasa kapal X-ray. Sedap apa lagu cikgu? Okey, pergi kepada soalan. Okey, tak berapa. Okey, section B, sila buat. Janganlah tolonglah yang Nabil, Amar, Rishidev, Tinesh, tolonglah hantarlah kepada saya esei. Lagi satu Chin Hong dia tak masukkan. Saya dah tanda dia punya Chin Hong. Kau tahu tak Chin Hong ni? Kau tahu tak? Soalan dia, jawapan dia sebiji skema. Aku rasa dia tiru skema. Tak lain, tak bukan. Okey, bahagian B dengan bahagian C. So, tak ada masalah kot. Cuba buat. Ada masalah Nabil, jangan tinggalkan. Tanya Cikgu Ziana. Cikgu Ziana tak makan orang. Ingat tu ya. Cikgu Ziana tak makan orang. Yang makan orang adalah harimau. Orang makan Cikgu Ziana. Cikgu Ziana tak makan orang. Ingat tu. Tanya dengan cikgu. Tengah susun ayat cikgu. Ayat biasa. Ayat songsa kepada ayat biasa. Tak payahlah kamu nak ajar BM kat sini pula. Tengah susun ayat. Okey. So, boleh kita teruskan untuk soalan kertas 3. Sikit je. Kertas 3 ada satu je soalan. Boleh? Boleh lagi tak? Boleh. Okey, so macam biasa soalan nombor 1 ni kita jawab sekarang. Nombor 2 kamu bagi dengan saya ya. Okey, yang ini tentang apa? Okey, yang ini tentang marble. Bila nampak je marble, nampak HCl, so ini adalah rate of reaction lah. So, dia kata to study the effect of concentration. So, dekat sini dia pakai 0.1 molar. Kat sini dia pakai berapa? Tak tulis pun. So, tengok ya. Okey, semua buka kertas 3. Saya tahu ada yang tak siap lagi. Lupa pula. Yang tadi tu berapa markah kamu dapat? Amar, daripada 11. Dapat berapa, Ma? Kertas 2 tadi. Tiada jawapan. Berapa, Ma? Dapat? 9. 9. Nabil? 9. Bagus. Mana yang salah? Yang tadi ni? Equation salah 2 dengan C. Amar pun sama? Sama. Sama. Yang ini ya? F2 dengan 3? Tak, B2 dengan C. B2 takkan dah boleh salah Nabil. B2 dengan C. B2 tu macam tak boleh dimaafkan je salah. Kalau C tu boleh juga. Okey, tak apa, teruskan usaha. Amar pun sama. Okey, pergi kepada soalan. Rishidev, berapa soalan markah kamu nombor 6? 9 cikgu, 9. Mana salah? Kenapa boleh salah? Itu B1 dengan B2. B1 Balancing dengan oxidation. Balancing. Balancing salah. Kena bagi latihan lebih sikit dekat Rishidev ni. Macam mana? Cikgu, semalam saya buat kertas ni. Cikgu, semalam saya buat kertas ni pukul 3 pagi cikgu. 3 pagi. Sebabnya kelas cikgu Zainal pukul 11 pagi. Bukan ke cikgu dah bagi lama dah? Tak. Okey, soalan nombor 1. Ini set 1. Okey. Set 1 ni dia bagi yang ini after dan before. Cikgu Ziana salah lah.
Okay, set 2 ni dia bagi, ini pakai 0.1 molar, ini pakai 0.5 molar. Yang ini dia pakai 1 molar. Lepas tu buatkan dia punya, rekodkan dia punya bacaan mass. Dia nak bacaan mass kepada 2 tempat perpuluhan. Okay, sepatutnya kamu boleh buat dah ni. Okay, tengok jawapan. Okay, so 150.70 tanda 150.64. Okay, set 2 pula 150.70. After 150.55. Set 3 150.70. Set 3 after 150.47. 3 markah. Tak dapat 3 markah, ketuk kepala sendiri. Okay, pergi kepada soalan yang seterusnya. Dia kata construct. Kalau dia bagi ini kan, record mass mesti kamu kena construct. Kamu dah dapat baca sebenarnya soalan ni. Okay, pergi kepada construct. So, tuliskan. Okay. Bila melukis, pastikan okay, kamu kena ada MV dan RV. Contohnya dekat sini. So, concentration. Ini mass before, kamu nak tulis mass before, ini mass after. Pastikan kena ada unit. Dan pastikan apa yang kamu pindahkan ini semua sama. So, baru kamu akan dapat 3 markah. Okay, so 3 markah, senang sangat. Okay, C. C dia minta apa lah? Observation. So, daripada kamu punya tadi kamu nampak observation. So, mass untuk 0.1, 0.5. Beza dia. Boleh tak cikgu saya tambah changes mass? Boleh? Tak ada masalah. So, dekat sini, apakah observation dia? Kamu yang pertama, kamu kata bubble will produce. Bubble will produce. Sebab kamu nampak ada gelembung. Sini pun kamu nampak ada gelembung. Okay. So, siapa yang ada cakap tentang bacaan mass changes, kamu dapat 1 markah sahaja. Ataupun kamu kata conical plus become warm pun 1 markah. Mass reading decrease pun kamu akan dapat 2 markah. Okay, tengok ya skor dia, pastikan kamu dapat 3. Dah dia kata observation. Observation ni apa yang kamu nampak melalui gambar rajah. Okay, D. Okay, inference. Inference, okay, siapa yang tak faham lagi inference? Inference ni daripada observation. So, gas bubble yang produce ini, okay, kamu tengok, yang ini adalah tindak balas antara HCl dengan marble. Okay, marble ni adalah kalsium karbonat. Mesti karbonat. So, karbonat ini akan menghasilkan, confirm lah, gas karbon dioksida. So, inference dia, bila observation kamu cakap, bubble produce, so maksudnya carbon dioxide is released. Okay, mesti sama ya. Kalau kamu kata sini bubble produce, dekat sini kamu kena kata carbon dioxide release. Kalau dekat sini observation, kamu cakap tentang mass, dekat inference pun kamu kena cakap tentang kenapa mass dia berubah. Kena cakap begitu. Okay, yang senang dia adalah bubble gas produce. So, inference dia adalah carbon dioxide gas release. So, seterusnya dia minta MV, concentration of hydrochloric acid. Contohnya Nabil, kamu buat concentration je, kamu tak cakap hydrochloric acid. Betul ke salah? Nabil? Salah. Salah. Kamu kena buat concentration of hydrochloric acid. Okay, responding pula, kamu cakap change in mass of calcium carbonate boleh. Rate of reaction pun boleh. Okay, fix. Kamu pakai mass of calcium carbonate, kamu samakan ataupun kamu kena temperature of hydrochloric acid ke, size ke. So, di sini kamu dapat 3 markah. Jangan nak rugikan. 3 markah di sini full mark. Okay, nombor G. G dia kata, soalan G dia kata D, E, F, G. Experiment set 1 modify 0.8. Okay, predict the electronic balance. So, tadi kalau yang bacaan yang nombor 2 tadi, dia kata dia nak tukar kepada 0.8. Yang pertama tadi dia pakai 0.1. 0.8 maksud dia nak naik tinggi. Maksudnya bacaan kamu antara range yang inilah. Ni.
Berapa beza dia ni? So, bacaan kamu dia kata mestilah di antara 150.47 hingga 150.55. Antara bacaan ini sahaja. Tak boleh lebih. Bila dia kata ramalkan, bagi satu bacaan. Apa-apa bacaan. Tapi mesti range dia, julat dia mesti antara ini sahaja. Okey, mesti antara ini sahaja. 150.4 dengan 150.5. Okey, sebab apa? Sebab dia punya dia mesti antara 0.5 molar mass dengan 1 molar mass. Okey. So next question, DSO. Dia minta DSO apa ni? Dia minta DSO hypothesis dah untuk rate of reaction. Okay, what you do and what you observe. Apa yang kamu nampak? Kamu nampak ada gelembung gas. Apa yang kamu buat? Kamu tindak balaskan. Itulah dia punya jawapan. So, jawapan dia, ataupun kamu nak kata what you do and what you observe kat sini, what you should be observe. Change in mass. Kamu nampak change in mass. Boleh tak cikgu kalau saya buat bubble gas? Boleh? Tapi kat sini, eksperimen ni kita nak kaji mengenai change in mass. Kita tak ada kaji mengenai gas. Betul tak? Kamu nak kaji mengenai change of mass. Sebab tu kamu timbang. Sebab tu kamu timbang. Dia tak kata berapa banyak volume gas yang kamu trapkan dia. So, yang kamu lihat adalah change in mass of change in mass of calcium carbonate of marble when time is taken. Apa yang kamu buat? Kamu ambil masa is taken at 8 minutes. Is taken at 8 minutes. Tapi kalau kamu kata macam ini, change in mass when time is taken. 2, skor 2. Mass when time is taken at 8 minutes. Okay. Mana kamu tahu 8 minit? Kamu tengok daripada soalan kamu tadi. Kamu akan ambil masa after 8 minit. Okay. Masa diambil dalam mass keputusan akan diambil selepas 8 minit. Okay. H habis. So, yang seterusnya relationship. So, relationship ni adalah antara MV dan RV. So, sekarang ni RV kamu nak tengok adalah change a mass. Kamu yang kamu tengok adalah RV kamu. When time increase the change. Okay. Kenapa dia tak pakai concentration dekat sini? Boleh tak sebenarnya pakai concentration? Tusha. Boleh tak dia pakai concentration, Tusha? Apa cikgu? Boleh tak kalau dia di sini change relationship ni dia kata concentration? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab soalan tu tanya relationship between change in time with mass. Mass with time. Okay. Kat sini mass dengan time. Janganlah kamu nak gatal-gatal kamu buat tentang concentration. Okay. Semakin meningkat masa. So, apakah yang berlaku? So, when the time increase, so apakah berlaku dengan mass? The change in mass increase. Okay. Dia mesti, the change in mass increase until a constant. Tak ada until a constant, dia jatuh kepada skor 2. Mass increase with time, skor 1. Okay. Boleh ya? Okay. Kemudian pergi kepada equation. So, equation kamu mesti antara hydrochloric acid, calcium carbonate. So, kamu akan dapat, sini Amar, kamu kena nampak tengok betul-betul Amar. Ca ni kena gabung dengan Cl. Ca ni charge dia adalah 2+. So, sebab itu dia dapat CaCl2. So, tinggal dia H2O dan carbon dioxide. Kalau ada CO3, confirm dia punya gas adalah CO2 dan air. Okay, so kamu betul correct. The chemical formula and reactant and product. Balancing pun betul. So, kamu akan dapat 3 markah. Okay, kalau kamu tak balancing, kamu akan dapat 2 markah. Kalau kamu salah, kamu tak ada CO2 dengan H2O, kamu akan dapat 1 markah. So, apa-apa pun kertas 3, jangan tinggalkan jawab. Jangan tinggalkan.
Ah, Tak buat. kalau tak Kalau buat langsung tak kosong buat lah. apa berapa markah cukup. Telur ayam. Kalau langsung kosong ya. Pada muka. Telur ikan mau Hmm. cukup. Iyalah. Okey. Jangan tinggalkan. Cikgu kata, banyak kali lah kelas 5 sains 1 Nabil selalu tinggal. Siapa banyak Amar, Rishi, Dave. Bila dia tu, dia tinggalkan. Ini kan, kalau dia bercinta, contohnya koma ni kan, kalau bercinta kan, terus tinggalkan awet kau. Mana boleh macam itu? Kau kenalah ada bukti. Kenapa kau tinggalkan awet kau? Contoh. Itu contoh cikgu bagi. Kau faham ke tak, Rishi? Apa cikgu cakap? Contoh kau bercinta dengan Rishi Dev kan. Tiba-tiba kau dengan perempuan tu kau clash. Lepas tu kau tanpa apa-apa alasan kau clash. Contoh macam inilah. Kau tak jawab soalan. Kau tiba-tiba orang, kenapa kau tak jawab soalan? Sebab apa kau tak jawab? Cuba. Pernah cuba? Pernah tak kau ngorat balik awet kau tu? Ataupun kau pujuk belikan aiskrim McD ke? Belikan apa je? Mama masak kek ke? Oh, sedapnya. Cikgu ada buat kek kat dapur. Cikgu buat kek hari ni. Cikgu nak buat kek coklat. Atas dia cikgu nak letak cream cheese. Lepas tu cikgu letakkan coklat. Coklat cair. Oh, sedap. Kan betul Nabil kan? Kau jangan makan banyak-banyak Nabil. Nanti BMI kau tak betul Nabil. Okey. Pergi kepada classify Nabil. Okay, substance pH more than 7. That means is alkali. Okay, Rishi dah keluar. Tak boleh masuk balik kelas. Sian ni Rishi. Substance pH less than 7. Carbonate drink and vinegar. So, dapat 3 markah. Senang. So, kirakan untuk soalan nombor 1. Nabil dengan Amar. Tusha. Berapa markah yang kamu dapat? Tak boleh. Rishi tak boleh masuk. Line tak ada. Tak apalah. Okey. Okey, Amar. Berapa markah kamu, Mah? Per 33, Mah. 29. 29. Sikit lagi nak 30, Mah. Okey, dapat detect mana yang kamu salah Boleh tahu Boleh cikgu. Boleh ya. Okey, Nabil berapa Nabil? 31. 31. Good Nabil. Dah ada progression Nabil. Teruskan usaha Nabil. Mana yang salah Nabil? This Yang relationship tak tulis until a constant. So dapat 2 markah je lah kat situ. 2 je. Okey, tak apa Nabil. Teruskan usaha Nabil kena banyakkan paper 3 ya Nabil Nak dapatkan skor, kena dapatkan paper 3. Okey, Tusha Nadan. Berapa markah Tusha? 31 cikgu. Mana yang salah Tusha? So operational definition. Operational definition. Dapat berapa skor Tusha? 1. 1. Tak apa, dah tahu kan? Pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, ini kena buat sendiri ya. Okey, saya tunjukkan saya guide sahaja. Why is the experiment of electroplating in the iron spoon unsuccessful for my group? The connection of iron spoon and copper to battery terminal are correct. Oh no, wonder electroplating does not occur. You use the wrong electrolyte. Kenapa? Sebab dia guna apa electrolyte yang dia guna? Dia guna apa? Mudah. Tusha dia pakai electrolyte apa Tusha? Tak tahu, tak dia kena pasti. Dia tak bagi tahu ya. Tapi ada, dia bagi tahu. Tak ada cikgu. Tak ada kan? Ada. So sepatutnya Nabil, apa sepatutnya electrolyte yang digunakan kalau kita nak buat electroplating ni Nabil? Dia mesti sama dengan dia mesti samakan dengan electrode. So kalau dia pakai copper, apa contoh electrolyte yang kamu nak guna? Copper to sulfate. Good. Copper to sulfate. So, kat sini dia kata buatkan satu eksperimen untuk kaji senang sangat. Okey, senang sangat. So, cuba buat nanti. Okey, yang mana kamu punya problem statement. How does the type of electrolyte affect the electroplating? Sekarang ni dia nak kaji adakah faktor electrolyte ini akan membezakan kesan bagi electroplating. So, electrolyte. So, contohnya, kamu buatlah 2 electrolyte. Satu, kamu guna copper to sulfate macam Nabil cakap tadi. Satu lagi tu, kamu gunakan selain daripada copper sulfate. Contohnya, kamu nak guna sodium chloride. Okay. So, dekat sini, kamu buat dia punya MV dia adalah type of electrolyte.
Okay, type of electrolyte. Kemudian dia punya dia punya responding, kamu bagi tahu brown deposit ataupun ada produk boleh ke? Electroplating. Brown deposit sebab kamu akan nampak akan terhasilnya brown deposit untuk copper. So fix kamu mesti samakan anode dia adalah copper anode. Okay, copper at anode. So nanti kamu buat relationship ataupun ini untuk hypothesis. So hypothesis ni ingat dia balik Nabil selalu salah yang bahagian ni. So contohnya Nabil bagi tahulah apa MV Nabil pakai. Okay, contohnya Nabil kata kalau Nabil guna copper to sulfate. So kalau kamu guna copper to sulfate solution, kamu akan dapat apa? Produce brown deposit. Tapi kalau kamu guna zinc sulfate, kat sini diguna zinc sulfate, so does not produce brown deposit at a iron spoon. Pastikan ada perkataan iron spoon. So ini adalah hipotesis untuk dapatkan 3 markah. Tapi kalau Nabil cakap tentang copper to sulfate dia, Nabil tak cakap zinc sulfate, Nabil dapat 2 markah aja. Okey Amah, Nabil, okey tengok ya betul-betul ya. Okey, kemudian listkan apparatus, pastikan bahan jangan tinggal. Okay, bahan yang penting adalah iron spoon kena ada sebab kamu nak electroplatingkan spoon. So copper sulfate, apa electrolyte, 2 electrolyte yang kamu gunakan dan copper rod. Ini adalah bahan. Contohnya kalau kamu masak bihun tak ada. Salah lah kan. So bahan yang ini adalah bahan utama. So ini adalah apparatus pula adalah dia punya sub dia. Contoh bika kena pakai bika. Okay, connecting wire, battery, switch and sandpaper. Okay, kemudian ini dapat 3 markah ya. Ini akan dapat 3 markah. Kalau skor 2, kamu tak ada apa-apa kah? Kontainer ni kamu pakai, contohnya kamu pakai apa yang kontainer yang tak sesuai? Conical flask. Mana sesuai? Okay. Itu akan dapat skor 2. Okay. Lepas tu dia tak letak pula switch tak ada. Dia tak letak sandpaper. So dapat 2. Okay. Skor 1, bila kamu electrolyte ni kamu ada namakan. Yang penting electrolyte ni kamu tak ada namakan, copper rod kamu tak ada, apa-apa kontainer kamu tak ada pun cakap tentang connecting wire ke, switch ke, so dapat 1 markah. Okey, ini adalah step. Yang pertama, kamu kena rapkan dulu ataupun cleankan iron spoon tadi dengan copper rod dengan sandpaper. Sebab itu kena ada sandpaper. Lepas tu kamu masukkan copper to sulfate solution dekat dalam beaker. Okay, kemudian insert the iron spoon and copper rod into the solution. Complete the circuit. Okay, complete the circuit ni maksudnya kamu kena sambungkan bateri dengan wire ya. Okay, kemudian observe the iron. Lebih baik kalau kamu nak lagi tu, buatkan dia punya lukisan gambar. So, buatkan ini ada bateri. Okay, lepas tu kamu buatkan dia punya electrode. Okay, kamu letak spoon dekat sini. Lepas tu kamu label lah. Okay. Kemudian kamu kena buatkan dia punya electrolyte. Namakan electrolyte. Lepas tu repeat guna copper sulfate. So maksudnya dekat sini mula-mula kamu guna copper sulfate, kemudian kamu tukar kepada zinc. Kalau perkataan prosedur untuk paper 3, yang pertama mesti ada perkataan observe, mesti ada perkataan record, mesti ada perkataan repeat untuk step yang bawah. Okay, pastikan benda itu semua ada. Observe, record, repeat. Mesti kena ada. Okay, baru dapat skor 3. Okay, pasti ini mesti wajib lah. Mana-mana eksperimen sama je. Repeat, observe, record and repeat. Kena ada ya. Okay, so ada apa-apa masalah, boleh bagi tahu saya ya. Okay, kemudian untuk construct the table. Construct table yang paling tinggi skor 2 je ya. Dia tak bukan skor 3 ya. So, solution. Apa solution kamu pakai? Yang pertama, copper to sulfate, zinc sulfate dan observation. Itu sahaja. Okey. Amar dah buat ke Ma yang ini, Ma? Dia punya soalan nombor 2 belum. Nombor 2 belum. So, try buatnya, Ma ya. Buat simple je, Ma. Okey? Try buatnya, Ma. Okey, Nabil? Okey ya. Okey, so. Ada apa-apa masalah ke? Tak ada. Tak ada ya.